Bab tentang menjaga sembahyang. Menjaga sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin As-Sunabihi, beliau berkata, Abu Muhammad mengatakan bahawa witir itu wajib. Maka Ubadah bin As-Samit berkata, salah Abu Muhammad itu, tak betul Abu Muhammad itu. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang telah difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mengelokkan wuduknya dan mengerjakannya pada waktunya dengan menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, nescaya Allah berjanji untuk mengampuninya. Dan sesiapa yang tidak melakukan begitu, Allah tidak berjanji untuknya, sama ada dia akan mengampunkannya atau menyiksanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Al-Qasim bin Ghannam, dari salah seorang ibu-ibunya, dari Ummi Farwah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, manakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Baginda menjawab, sembahyang pada awal waktunya. Al-Khuzai dalam hadisnya berkata, yakni meriwayatkan dari makciknya, yakni Al-Qasim bin Ghannam itu meriwayatkan dari makciknya, yang makcik adik-beradik sebelah ayah, bukan an ba'dhi ummahatihi, tetapi daripada makciknya yang dipanggil Ummu Farwah, yang dikenali dengan Ummu Farwah. Beliau ni, Ummu Farwah ni, telah berbay'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Fadalah dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku di antara yang diajarkan oleh baginda kepadaku ialah wa hafiz ala salawatil khams, dan jagalah sembahyang 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Qala, perawi berkata, yakni Fadalah, saya berkata, sesungguhnya ini ialah masa-masa saya sibuk. Oleh itu suruhlah saya dengan suatu perintah yang lengkap, yang mencakup kesemuanya, yang mana apabila saya mengerjakannya sudah memadai kepadaku. Faqala, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafiz 'alal asrain, jagalah 2 sembahyang di tepi, jagalah 2 sembahyang dengan sebaik-baiknya, yaitu sembahyang yang dikerjakan di hujung siang dan sembahyang yang dikerjakan di hujung malam, yakni asar dan subuh. Al-asrain itu bukan bahasa kami. Kerana itu saya bertanya, apa itu al-asran itu? Baginda menjawab, yaitu sembahyang sebelum terbit matahari dan sembahyang sebelum terbenam matahari, yakni subuh dan asar, fajar dan asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Bakr bin Umarah bin Ruwaibah dari ayahnya, beliau berkata, ada seorang penduduk Basrah bertanya beliau, yang bertanya Umarah, katanya, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau dengar
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang bersembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Qala, orang itu berkata, adakah engkau telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? 3 kali dia bertanya begitu. Qala, yani Umar berkata, ya. Pada setiap kalinya dia berkata, yang dikata perawi, 2 telingaku telah mendengarnya dan hatiku telah mengingatinya. Faqala ar-rajulu, orang itu pun berkata, wa ana sami'tuhu yaqulu dhalik, saya juga mendengar yaqulu dhalik, baginda bersabda begitu. Bab, kalau imam mentakhirkan sembahyang dari waktu. Diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, bagaimana engkau apabila umara, yakni pemimpin-pemimpin mematikan sembahyang, atau baginda bersabda mentakhirkan, melewatkan sembahyang. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan saya? Baginda menjawab, kerjakan sembahyang pada waktunya. Lalu kalau engkau sempat dengan sembahyang itu bersama mereka, maka kerjakanlah sembahyang itu, dan ia akan menjadi sunat untukmu. Maka ia akan menjadi sunat untukmu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit dari Amr bin Maimun al-Audi, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal telah datang kepada kami di Yaman sebagai utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Qala, kata Amr, saya pun mendengar takbirnya dekat fajar. Seorang yang kuat suaranya, seorang yang keras kuat suaranya. Qala, siapa? Amr berkata, setelah itu aku menyintainya sehingga aku tidak berpisah dengannya sampai aku mengebumikannya ketika beliau mati di Syam. Kemudian aku perhatikan pula kepada orang yang paling mendalam ilmunya sesudahnya, yakni sesudah siapa tadi, Mu'adz tadi. Aku pun pergi kepada Ibnu Mas'ud dan duduk ataupun hidup bersamanya sampai beliau mati. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, bagaimana kamu apabila nanti ada pemimpin-pemimpin yang mengerjakan sembahyang bukan pada waktunya? Saya berkata, fama ta'muruni, kalau begitu apakah yang engkau perintahkan kepadaku jika masa itu sempat dengan aku, jika aku sempat dengan masa itu, wahai Rasulullah? Qala, baginda bersabda, sembahyanglah, bersalatlah pada waktunya, waj'al salataka ma'ahum subhatan, dan jadikan sembahyang engkau bersama mereka sebagai sunat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akan datang kepada kamu sesudahku beberapa orang pemimpin yang disibukkan oleh banyak perkara dari mengerjakan sembahyang pada waktunya sehingga berlalu waktunya. Fasallu salata liwaqtiha, maka hendaklah kamu bersembahyang pada waktunya. Faqala rajulun, ada seseorang berkata, wahai Rasulullah,
adakah saya akan bersembahyang bersama mereka? Yani ataupun bolehkah saya bersembahyang bersama mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kalau engkau mahu. Sufyan berkata, kalau yani orang itu berkata dalam riwayat Sufyan, orang itu berkata begini, in adraktuha ma'ahum usalli ma'ahum, kalau saya sempat dengan sembahyang itu bersama mereka, adakah saya perlu bersembahyang bersama mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kalau engkau mahu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Salih bin Ubaid dari Qabisah bin Waqqas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku mereka mentakhirkan, melewatkan sembahyang, fahiyalakum, sembahyang itu tetap berguna, berfaedah kepada kamu, dan sembahyang itu merugikan mereka. Hendaklah kamu bersembahyang bersama mereka selagi mereka menghadap kiblat. Selagi mereka bersembahyang dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, kita tengok tentang waktu-waktu sudah beda. Sekarang ni nak jaga sembahyang. Yang lebih dekatnya di sini, setelah dia cerita waktu tu pada masa ni, jaga waktulah, waktu sembahyang, waktulah lebih dekatnya. Satu makna, satu lagi maknanya jaga sembahyang itu jaga perbuatan. Jadi apa-apa yang dikerjakan dalam sembahyang itu berupa perbuatan, gerak-geri dan kata-kata tu, jaga tu. Baca molek, rokok molek dengan penuh khusyuk dan khuduknya, dan melakukan perkara-perkara yang sunat, apa-apa yang sunat, apa-apa yang mandub dalam sembahyang, itu yang dimaksudkan dengan menjaga sembahyang itu. Sebelum kita pergi kepada hadis ini, ada satu perkara lah di sini berkait dengan sanad. Oleh kerana kita baca kitab Abu Daud asalnya dia ada sanad, kena tengok sanad tu lah. Sanadnya di sini saja, nak ambil saja sebab situ ia jadi masalahnya, iaitu Abdullah bin As-Sunabihi. Abdullah bin As-Sunabihi. Dalam kebanyakan nuskhah Abu Daud yang bercetak ataupun yang masih bertulis tangan, dia sebut ni dalam syarah kita ni, Badlul Majhud, mana ada Badlul Majhud, boleh tengok lah. Lagu tu sebutnya Abdullah bin As-Sunabihi. Tetapi dalam satu nuskhah yang ada syarah tulisan Maulana Fakhrul Hasan Al-Ganguhi almarhum, dia kata begini, ni Abdullah As-Sunabihi, yang ni tanpa ada lafaz ibni tu, ibni. Abdullah bin tu tak ada dalam nuskhah ni. Abdullah As-Sunabihi, bukan Abdullah bin As-Sunabihi, tidak. Dan inilah yang dicatatkan oleh Khattabi dalam syarahnya, yaitu Abdullah As-Sunabihi. Khattabi salah seorang syarih, pensyarah kepada dari Sunan Abi Daud ini. Dia pun kata begitu juga. Yang ni tak ada, bin tu tak ada. Dan inilah yang betulnya. Hak ni hak betul. Yang ni hak kebanyakan dalam cetakan tu, tu tak betul. Sama lah anak baca saat ni mengikut ada sini, ada sini, ada sini. Yang betulnya tak ada, tak ada bin tu. Dia sebut sini dalam syarah ni, kita tengok syarah lah. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib, ketika menulis tentang biografi Abdullah As-Sunabihi ni, dia kata Abdullah As-Sunabihi, tak ada bin, mukhtalafun fi suhbatih. Ulama berselisih pendapat tentang sama ada dia ni sahabat atau tidak. Dia ada meriwayatkan dari Nabi SAW,
Dari Nabi itu maksudnya kalau dalam istilah kitab ni an ini tidak semesti secara langsung. Dan dari Ubadah bin As-Samit, dari beliau Atha bin Yasar meriwayatkan hadis. Dauri berkata, diambilnya dari Ibnu Ma'in, Abdullah As-Sunabi'i, orang-orang Madani Madinah meriwayatkan hadis daripadanya. Yushbihu an yakuna lahu suhbah, lebih sesuai, lebih tepat kalau dikatakan dia ni seorang sahabat. Ibnu Sakan berkata, Abdullah As-Sunabi'i yuqalu lahu suhbah. Ulama mengatakan dia ni sahabat, ma'dudun fil madaniyin, terbilang di antara ulama-ulama di Madinah. Atha bin Yasar telah meriwayatkan daripadanya. Qala wa Abu Abdullah As-Sunabi'i, apa ni, Hafiz Ibn Hajar kata, Ibnu Sakan, Abu Abdullah As-Sunabi'i maksudnya ialah Abdurrahman bin Usailah, aidan masyhur, itu juga terkenal juga. Dia meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ubadah bin As-Samit, tetapi dia bukan sahabat ni. Abdurrahman bin Usailah yang terkenal dengan Abu Abdullah As-Sunabi'i, waktu Abu Abdullah As-Sunabi'i, dia ni bukan sahabat. Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah As-Sunabi'i, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-'abdul muslim, itu hadisnya, dan seterusnya hadis yang lain, hadis seterusnya lah, ini rekah hadis. Tirmizi mengatakan, saya telah bertanya Muhammad bin Ismail tentangnya, yakni Imam Bukhari. Dia kata Malik telah waham, Malik celaru di sini, Imam Malik keliru di sini. Itu Abu Abdullah hak sani itu, idza tawadda al-'abdul muslim tu, bukan Abdullah As-Sunabi'i, tetapi Abu Abdullah As-Sunabi'i, namanya Abdurrahman bin Usailah. Malik keliru, dia namanya Abdurrahman bin Usailah. Dia tidak sempat mendengar apa-apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha, dari Abdullah As-Sunabi'i, dari Ubadah tentang witir. Hak sanilah. Demikian juga diriwayatkan oleh Zuhair bin Muhammad dari Zaid bin Aslam, yaitu Abdullah As-Sunabi'i. Nisbah ini waham. Imam Malik, bukan Imam Malik saja yang wahamnya, ada beberapa orang yang disebutkan tadi, itu waham. Tak apalah, kita tidak nak baca semua lah. Cumanya pada orang yang mengaji sanad ini penting pula benda tu. Dia kata sini sebelah ni pula kita ambil, tidak nak baca semua lah, ambil sebelah ni, muka surat 227. Yaqub bin Syaibah berkata, orang panggil Sunabi'i ni ada 6 orang. Sunabi'i 6 yang dikait, 6 orang ataupun 6 peribadi yang dikaitkan dengan Sunabi'i ni, Sunabi'iyun, yang ada orang ambil riwayat daripada mereka tu ada 6 orang. Hak sebenarnya yang tersebut 6 tu 2 je hak sebenar. 2 hak sebenar, 2 saja, iaitu As-Sunabi'i Al-Ahmasi, iaitu As-Sunabih Al-Ahmasi, Al-Ahmasi, As-Sunabih Al-Ahmasi. Hak ni hak tulah, 2 ni hak tulah. As-Sunabihi Al-Ahmasi dengan As-Sunabih Al-Ahmasi hak tulah. Orang yang kata hak ni As-Sunabihi Al-Ahmasi salah, dia tersalah. Inilah perawi yang mana perawi Kufah mengambil hadis daripadanya. Yang kedua, Abdurrahman bin Usailah, kunyahnya ialah Abu Abdullah, dia tidak sempat dengan Nabi SAW
bahkan meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW secara mursal. Dia ada meriwayatkan dari Abu Bakar dan selainnya. Orang yang kata dari Abdurrahman As-Sunabihi, dia menepati namanya. Ada juga orang kata Abdurrahman As-Sunabihi, betul juga. Hak tu lah aja, serupa dengan Abdurrahman bin Usailah tadi. Kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah As-Sunabihi, Abdurrahman As-Sunabihi, hak tu lah. Hak tu lah. Kalau orang kata Abdurrahman As-Sunabihi, betul dia, betul dari segi nama dia, nama Abdurrahman. Dan orang kata Abi Abdullah As-Sunabihi, betul juga, betul dari segi kunyah dia tu, sebab kunyah dia Abu Abdullah. Orang tu lah, hak tu lah. Dan orang yang kata dari Abi Abdurrahman As-Sunabihi, itu salah, bukan Abi Abdurrahman, Abi Abdullah. Terbalik tu jadi, hak nama dia jadi nama anak dia, terbalik. Dan orang yang kata dari Abdullah As-Sunabihi, Abdullah As-Sunabihi saja, salah juga. Salah juga. Abdullah bin As-Sunabihi, hak tadi salah juga. Salah juga. Hak tadi, hak dalam sanad tadi Abdullah bin dengan ada bin, hak tu pun salah juga. Abdurrahman As-Sunabihi, kalau ada hak kata lagu tu, salah juga. Abi Abdurrahman As-Sunabihi, salah. Abdullah As-Sunabihi, salah juga. Jadi terbalik. Sepatutnya kunyah dia dijadikan nama dia. Ini mengikut Ali ibn al-Madini dan orang-orang yang sependapat dengan dia. Kata Ya'qub, huwa as-sawabu indi, itulah yang betul pada pandangan saya pun lagu itulah. Lepas tu hak ni mana ni, hak riwayat kita. Jawabnya Abdurrahman bin Usailah, bukan sahabat ni. Hak ni cerita ni bukan sahabat, tetapi Abdurrahman bin Usailah Abu Abdullah As-Sunabihi, Abu Abdullah As-Sunabihi, itu yang betul. Lepas tu pengarang ni buat kesimpulan, syarih Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, dia kata apa? Wa hadzal qaul yadullu, perbincangan ini, huraian tadi menunjukkan bahawa Abdullah As-Sunabihi tidak wujud, laisa lahu wujud, bal huwa Abu Abdullah As-Sunabihi, bahkan yang sebenarnya ialah Abu Abdullah As-Sunabihi. Siapa dia ni? Iaitu Abdurrahman bin Usailah. Abdurrahman bin Usailah ini mengikut pendapat Ali ibn al-Madini, Ya'qub bin Syaibah dan Imam Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam, dia kata. Itu perbincangannya. Di sini Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi, itu yang betul. Mengikut Bukhari, mengikut Ya'qub bin Syaibah, mengikut Ali ibn al-Madini. Bahkan ini mereka kira sebagai waham Imam Malik. Itu satu pendapat. Tetapi ada pula satu pihak yang lain, dia kata tidak, Imam Malik tidak waham. Bahkan 3 orang lain ada sama dengan dia meriwayatkan Abdullah As-Sunabihi, bukan Abdullah bin As-Sunabihi, tak juga, tapi Abdullah As-Sunabihi. Hak bin tu tak kena. Abdullah As-Sunabihi ada 2-3 orang, takkanlah 2-3 orang ni waham belaka, keliru belaka. Dan Abdullah As-Sunabihi ini dikatakan dia ni sahabat Nabi SAW. Hak Madani, hak tadi, hak kita baca tadi tu, Ibn Sakan kata Abdullah As-Sunabihi, ada orang mengatakan dia ni sahabat. Sahabat lah hak ni. Bermakna kalau berdasarkan kajian ni, bukan 2 orang hak dikaitkan dengan Sunabihi ni, seperti yang kata tadi, iaitu As-Sunabihi Al-Ahmasi, As-Sunabih Al-Ahmasi. Lepas tu Abdullah As-Sunabihi, yang ketiganya Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi. 3. As-Sunabih Al-Ahmasi, hak tu sahabat. Abdullah As-Sunabihi pun sahabat. Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi itu tidak sahabat. Yang ni kalau mengikut Imam Malik dan orang sependapat dengan dia, kalau kita katakan hak ni dia ni, kalau kita terima dia ni sahabat, apa salahnya kalau dia kata ada orang kata
bahawa witir itu, Abu Muhammad ini kata bahawa itu witir itu wajib. Dia sahabat pun tidak semesti dia dengar daripada Nabi SAW belaka. Dengan sebab itu ada kemungkinan kalau kita terima seperti orang-orang yang mengatakan, seperti Imam Malik yang mengatakan Abdullah As-Sunabihi itu, hak bin tu tak sakira lah, hak bin tu tak kena, hak bin tu Abdullah As-Sunabihi, maka dia ni sahabat. Macam mana pula kalau kita andaikan dia kata, Abu Muhammad kata witir itu wajib, dia tidak kata sendiri witir itu wajib, tapi dia kata Abu Muhammad itu seorang sahabat juga, mana dia dengar daripada seorang sahabat yang lain, dia tidak dengar secara langsung daripada Nabi SAW. Itu tak apa, tidak menafikan kedudukan dia sebagai sahabat kalau dia ambil daripada orang lain. Abu Hurairah berapa banyak ambil daripada orang lain, tidak ada apa tu. Witir itu wajib kata Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ini? Abu Muhammad Al-Ansari. Imam Malik menyebutkan dalam Muwatta' dia dari tariq Abdullah bin Muhairiz bahawa ada seorang di Syam dikenali ataupun dikunyahkan dia dengan Aba Muhammad, dia sahabat. Qala, dia berkata sesungguhnya witir itu wajib, dan dia menyebutkan kisah dia bersama dengan Ubadah. Inilah cerita ni. Abu Daud dan lain-lain juga mengemukakan hadis ni daripada tariq Malik melalui sanad Imam Malik lah. Ada orang mengatakan Abu Muhammad ni nama dia sebenarnya Mas'ud bin Aus bin Zaid bin Asram. Ada pula mengatakan Mas'ud bin Zaid bin Subay. Ada pula yang lain mengatakan namanya Qais bin Amir bin Abd bin Al-Harith Al-Khawlani, Halif Bani Harithah min Al-Aus, daripada kabilah Aus. Dan macam-macam lah kata nama dia tu. Tetapi kunyah dia tu lebih dikenali dengan kunyah dia tu, iaitu Abu Muhammad. Ibnu Yunus berkata Abu Muhammad ni dia ikut serta dalam menakluk Mesir dulu, menakluk Mesir di zaman permulaan Islam. Ibnu Sa'ad berkata dia ni, Abu Muhammad ini mati di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sementara Ibnul Kalbi mendakwa bahawa dia ikut serta dalam perang Badar, kemudian bersama dengan Ali dalam perang Siffin, tetapi itu tak betul. Sebab itulah pengarang ni dia kata za'ama. Satu. Yang keduanya Ibnul Kalbi itu Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi itu perawi kadzab, pendusta, tak boleh pakai hak dia. Mana tidak sabit dia ni sebagai ahli Badar, tak sabit. Daripada sini kita faham bahawa ada di kalangan sahabat itu sudah bubuh nama anak dia Muhammad, sebab itu dikunyahkan dengan Abu Muhammad. Abu Muhammad. Hak Nabi SAW kata jangan panggil dia tu dengan kunyah dia Abul Qasim, tu takut keliru. Bahkan dalam hadis dia sebut, dia kata bubuh nama aku tak apa, nama aku, tapi jangan panggil Abul Qasim. Itu pun yang betulnya daripada banyak-banyak pendapat itu, pendapat ulama tu berkait dengan keadaan semasa lah. Kalau selepas tu tak apa nak ubah nama anak Qasim, lepas tu ayah dia tu Qasim bin Muhammad, tak apa. Lepas tu nak panggil Abul Qasim pula, tak apa. Tapi di zaman Nabi SAW, sebab ada orang-orang munafik, ada musuh-musuh Islam, kadang-kadang dia buat nganyi, dia buat lolak panggil Abu Muhammad, ya Aba Muhammad. Nabi SAW pun paling dia kata saya tak panggil awak, saya panggil orang lain. Sebab tu Abu Muhammad mengatakan, za'ama boleh juga dengan makna mengatakan, qala, bukan mendakwa. Kalau dakwaan saja tidak sesuai dengan sahabat, nak dakwa gitu saja tak sesuai. Tetapi tadi za'ama Ibnul Kalbi dalam syarah tadi ana terjemah dengan makna Ibnul Kalbi mendakwa pula. Dia za'ama boleh dengan makna berkata, boleh dengan makna mendakwa. Ibnul Kalbi itu sebab kedudukan dia tu rendah, dan ulama-ulama jarh dan ta'dil mengatakan dia ni kadzab, sebab itu kita kena kata dia mendakwa.
Tetapi kalau hak sahabat ni za'ama ni kita tak boleh kata mendakwa. Kalau mendakwa maknanya dia suka hati dia, sewena-wena kata tak boleh. Dia kata witir itu wajib. Ubadah bin As-Samit pun berkata kadzaba. Soal lagi perkara kadzaba di sini bukan makna dusta. Di sini bukan makna dusta, tetapi kadzaba dengan makna apa ni, akhta'ah, ma asabah, tidak tepat, tak kena. Kalau kita bahasa Kelantan, tak kena Abu Muhammad tu, kata lagu tu tak kena, bukan dengan makna dusta. Sebab sahabat tidak berdusta atas nama Nabi SAW, tidak berdusta. Ini dalam bahasa Arab dia ada guna kadzaba ni dengan makna lain. Misalnya dia kata kadzaba sam'i wa basari, telingaku berdusta. Telinga berdusta lagu mana? Telinga tu tak dengar molek lah. Pandanganku tak tengok molek. Itu makna kadzaba, bukan dengan makna berdusta mataku, tidak. Itu dalam bahasa Arab memang ada guna. Di tempat-tempat memang kita guna makna asal dia, di tempat-tempat kita tak boleh pakai dengan makna asal dia. Itulah cara yang ulama gunakan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Sebab apa ulama kata tak boleh? Kalau kita nak kata kadzaba satu, kalau kita kata sahabat, dia nak berdusta pula, tak sesuai. Satu. Yang kedua, ada juga ulama mengatakan ini dia mengeluarkan fatwa dia, mengeluarkan pendapat dia, kata witir itu wajib. Dia bukan cerita. Dusta-dusta ni kalau dia cerita, dia bukan cerita hak orang kata apa-apa, dia sendiri kata pendapat dia, tak timbul masalah dusta. Maka kadzaba itu kita tidak boleh pakai dengan makna dusta, tetapi dengan makna tak tepat, tak kena, dengan makna tak kena. Itu sesuai. Sebab ini dia mengeluarkan pendapat dia. Sebab itu sesuai juga kalau kita kata, tak salah juga lah kalau kita kata dengan makna ni, dengan makna mengeluarkan pendapat dia tu. Kalau orang tadi dia kata za'ama Abu Muhammad, dengan makna Abu Muhammad mendakwa, mengatakan, Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib. Baiklah. Ubadah pun kata, dia kata apa? Tak kena ataupun tak tepat apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad itu. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 sembahyang telah difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya seperti yang kita terjemah tadi lah. Memang dalam masalah witir ini, dia kalau dalam mazhab Hanafi wajib. Orang yang mengatakan witir itu tidak wajib, dia pegang dengan hadis inilah. Ubadah kata 5 sembahyang yang Allah SWT fardukan. Dia mau terjawab lagu mana? Dia kata, dia kata 5 sembahyang yang Allah SWT fardukan. Kita pun tidak kata witir itu difardukan, wajib. Kita kata wajib. Abu Muhammad tadi pun dia tidak kata witir itu fardu, dia kata witir itu wajib. Mengikut istilah ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, wajib dengan fardu ni beza. Fardu ialah apa yang sabit berdasarkan Quran ataupun hadis yang mutawatir, itu fardu. Adapun wajib iaitu sesuatu yang sabit, terbukti adanya bukan dalam Quran, berdasarkan Quran, tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu wajib mengikut mereka. Meninggalkan wajib berdosa, dosa juga bagi mereka. Hak ni dia kata, Ubadah kata 5 sembahyang yang Allah SWT fardukan. Sinilah timbul dari segi usul lah kalau kita nak faham. Mengikut jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i,
Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib dengan fardu ni hak tu lah. Mana dalilnya? Hak ni hadis ni juga. Sebab apabila orang kata Abu Muhammad tu kata witir itu wajib, dia kata tak betul. Nabi SAW ni Ubadah kata, Nabi SAW kata 5 sembahyang Allah SWT fardukan. Orang cerita cara kewajib, dia ayat fardu, menunjukkan bagi dia wajib dengan fardu tu hak tu lah. Kalau tidak, tak kena lah orang ayat lain jawab lagu lain, tak kena. Ini menunjukkan bahawa fardu dengan wajib tu hak tu lah, mengikut pengertian sahabatnya. Sebab itu mereka katakan wajib dengan fardu ni hak tu lah. Ubadah jawab apabila orang kata witir tu wajib, dia kata Allah SWT fardu kalimah, menunjukkan hak tu lah. Kalau tidak, tak kena lah jawab. Tak pernah sahabah tu dengan sahabat orang cerdik. Dia orang ayat lagu lain, dia jawab benda lain. Tak sesuai. Maknanya sebab kita kata orang cara ke babi, dia cara ke badak. Lagu tu lah susah, tak kena tu kita nak kata lah. Ini menunjukkan dia anggap fardu dengan wajib tu hak tu lah. Itu mengikut pegangan ulama-ulama kebanyakan. Dia kata mari mana yang kita kata wajib dengan fardu ni hak tu lah, ni ada ni. Bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi pula, dia ada kesimpulan dia sendiri seperti yang anda sebut tadi. Hak wajib ni hak lagu mana, hak fardu ni hak lagu mana. Lepas tu dia katalah hak ni hak sebut tadi wajib. Ubadah kata hak fardu. Ini mengikut pendapat dia, mengikut pendapat dia, gitulah dia. Walau bagaimanapun orang lain tidak mengatakan witir itu wajib, tak juga wajib pun tidak, tetapi fardu tu sama telah lah. Memang orang-orang Hanafi pun tidak kata fardu, tidak kata fardu, dia kata wajib. Tapi mengikut kebanyakan ulamanya, witir itu tidak wajib, tidak fardu, tetapi sunat. Tapi sunat secara mana? Mengikut kebanyakan ulamanya, yang paling kuat lah di antara sunat tu, di antara sunat-sunat tu, hak paling kuat. Selepas hak fardu, hak sunat, hak paling muakkad lah kita kata, iaitu witir ini. Walaupun ada lagi pendapat yang lain yang memberi pendapat macam lain, adalah juga. Sebab itulah berbeza. Ada yang mengatakan selepas hak tu sunat subuh, hak paling kuat sekali. Macam-macam lah. Dia kata sesiapa yang mengelokkan wuduk untuk salat itu, 5 waktu itu, wuduk ahunna, balik kepada khamsu salawat itu, 5 sembahyang, dan mengerjakannya liwaktihinna, pada waktunya, dengan menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengampuninya. Dan orang yang tidak buat lagu tu, semaya juga tapi tak jaga waktunya, Allah SWT tak jamin, tak janji. Hanya terpulang kepada dia lah. Kalau dia nak ampun orang itu, dia boleh ampunkan. Ataupun kalau dia nak seksa, boleh seksa. Ini menunjukkan jaga waktu itu sangat penting dalam agama kita. Jaga waktu sembahyang itu sangat penting. Sebab apa? Boleh jadi seseorang itu kerana tidak jaga waktu sembahyang, boleh jadi dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuailah dengan tajuk ni, jaga sembahyang. Jaga sembahyang itu maksudnya jaga waktu dia, jaga waktu dia. Sembahyang juga, tapi sembahyang di luar waktu. Boleh jadi seseorang itu akan diseksa kerananya. Tetapi boleh jadi juga Allah SWT nak mengampunkan dia dan tidak diseksa dia, boleh jadi. Tak ada jaminan. Tetapi kalau seseorang itu buat macam tadi, seperti yang dia kata tadi, itu ada jaminan Allah SWT akan mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya. Lepas tu nak seksa, apa nak seksa je, dah buat dalam waktu dah, tak ada timbul hak seksa tu lah. Bahkan ada kelebihan pula, iaitu Allah SWT akan mengampuninya. Sebab kita kata tadilah tajuk tadi berkait dengan jaga masa ataupun jaga
gerak-geri dan segala apa ni yang diperintahkan supaya dilakukan dalam sembahyang itu untuk menyempurnakannya. Itu maksudnya menyempurnakan rokoknya dan khusyuknya. Sembahyang pada waktunya termasuk belaka tu. Dua perkara tadi masuk dalam hadis ni. Gitu. Seterusnya hadis yang kedua. Hadis ini masalah sikit. Tetapi itulah dalam kitab ramai daripada kita ni ada ni kitab ni cetakan Mesir dia kata sahih juga hadis ni. Anda tengok dia kata sahih, tidak sahih hak ni hak yang kedua ni. Macam mana nak jadi sahihnya? Banyak perkara ada dalam ni, tak tahulah macam mana cara dia. 2-3-4 orang juga nampak depan tapi macam mana boleh jadi? Kalau kita baca dalam syarah ni jelas, dia jelas. Bahkan baru ni anda sudah uraian dah panjang dah tentang kelebihan sembahyang di awal waktu. Di awal waktu tidak ada satu pun hadis yang sahih. Sudah bicara dah. Termasuklah hadis ni. Orang yang mengatakan sahih itu dia nak menyokong mazhab dia saja. Sebab mazhab dia kata awal waktu tu afdal. Jadi kalau ada ni jadi kuatlah. Tak boleh hadis ni tidak sahih. Sebab tidak sahih itu sebab apa? Kita tengok. Yang pertama, Abdullah bin Umar perawi dia. Ni Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai, itu guru Imam Abu Daud yang pertama. Yang kedua Abdullah bin Maslamah, dua orang. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang. Kedua-duanya ambil daripada Abdullah bin Umar Al-Umari. Tu Al-Umari. Abdullah bin Umar ni bukan Abdullah bin Umar sahabat tu. Abdullah bin Umar orang bawah ni. Al-Umari. Ni dhaif mengikut ulama. Mengikut ulama-ulama jarh dan ta'dil, dia adalah seorang yang dhaif masalahnya. Yang kedua, Qasim bin Ghannam meriwayatkan dari ba'dhi ummahati, salah seorang mak dia. Mak ni mak dara ke mak cik, mak teh ke, mak kau dia lagi kita kata mak su ke, kalau kita kan mak ngah dia ke, tak tahulah nama gapo. Nama gapo? Setesa tak tahu nama, majhul, tak leh lagu tu, tak leh. Yang kedua, mak cik dia sana ataupun salah seorang daripada mak dia tu ambil daripada Ummi Farwah. Mak cik dia tu ba'du ummahatihi tu, siapa dia? Tak jelas. Tak lagi kalau lagu tu. Dari segi ilmu sanak ni tak lagi, tak ada terima. Tu sah. Yang kedua, Imam Abu Daud isyarat ni. Lepas pada dia awak mari hadis ni, qala al-Khuzai fi hadithihi. Khuzai dalam hadis dia, dalam riwayat dia, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia kan. Seorang tu Muhammad bin Abdul Al-Khuzai, Khuzai. Yang kedua Muhammad bin Maslamah. Dia riwayat. Khuzai dalam hadis dia tu dia kata lagu ni. Jadi seseolahnya hak tadi dia kata an ba'dhi ummahati tu mengikut riwayat Abdullah bin Maslamah. Tu guru dia Abdullah bin Maslamah. Sebab Khuzai dalam hadis dia kata an ammatil lahu, daripada mak cik dia. Yani Qasim bin Ghannam ni ambil daripada mak cik dia, yang dipanggil Ummu Farwah. Bukan mak cik dia ambil daripada Ummi Farwah, tidak, tapi dia tu ambil daripada mak cik dia, yang mana mak cik dia tu sendiri namanya Ummu Farwah. Maknanya dia ambil secara langsung lah daripada Ummu Farwah. Bukan mak cik dia tu ambil daripada Ummu Farwah pula, mak cik dia tu orang lain dah, mak cik dia dah Ummu Farwah tu. Mengikut apa ni Khuzai. Dalam riwayat Khuzai ni ada tambahan, iaitu dia ni sempat berbai'ah dengan Nabi SAW, Ummu Farwah. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya
Gitu. Ada 2-3 perkara lah bezanya riwayat Abdullah bin Maslamah tu dengan riwayat Khuza'i ni. Yang pertama, dalam riwayat Khuza'i ni dia kata Ummu Farwah tu makcik dia, makcik kepada Qasim bin Ghannam. Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Maslamah, Ummu Farwah tu orang lain. Dia ambil hadis ni daripada salah seorang makcik dia. Makcik dia tu ambil daripada Ummu Farwah. Makcik dia tu tak tahu apa namanya, tak tahu dalam riwayat Abdul Maslamah. Itu sah. Yang kedua, dalam riwayat Abdullah bin Maslamah tidak ada sebut bahawa dia ni, Ummu Farwah ni berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sebut. Tapi dalam riwayat Khuza'i ada sebut. Ada sebut. Itu beza dia, 2 perkara. Beza ni besar tu. Hak tadi makcik dia ambil daripada Ummu Farwah. Ada orang tengah tu di antara Qasim bin Ghannam tu dengan Ummu Farwah tu, ada orang lain. Orang tu tidak diketahui. Tapi kalau dalam riwayat Khuza'i, tak. Mana Qasim bin Ghannam tu ambil sendiri daripada Ummu Farwah. Sebab Ummu Farwah tu makcik dia. 2. Jadi Imam Abu Daud nak cerita di sini apa maksud? Kalau Imam Abu Daud kata lagu ni, dia rekah tu, dia isyarat kepada ittirabnya isnad hadis ini. Bermakna hadis ini muttaribun isnadan, muttarib isnadnya. Bila hadis muttarib sanadnya, maka ia dhaif. Gitu kaedahnya. Dhaif lah. Maka banyak perkara tu. Sebab hadis muttarib ni dalam sanad kau, dalam matan kau, menyebabkan sesuatu hadis itu tidak sahih, dhaif. Itu dari segi isnad dia. Kemudian kita tengok pula, kalau kita tengok dalam syarah ni, Badlul Majhud ni, mana ada ni boleh tengok. Cuba tengok di bawah Qasim bin Ghannam. Dia ni meriwayatkan daripada makciknya Ummi Farwah. Ada juga mengikut riwayat Khuza'i tadi. Ada yang lain pula mengatakan an ba'dhi ummahatihi an Ummi Farwah, yang mengikut riwayat Abdullah bin Maslamah tadi. Ada pula yang meriwayatkan, ni orang lain lagi. Abu Daud ayat 2 tak dia. Cukup dah untuk ittirab. Ni dalam syarah ni dia kata ada pula yang mengatakan dia ni mengambil dari neneknya, dari makciknya, neneknya dari makciknya Ummi Farwah, tentang kelebihan awal waktu. Maknanya dia ni ambil daripada nenek dia. Nenek dia tu ambil daripada makcik kepada nenek tu. Hak itulah hak nama Ummu Farwahnya, makcik kepada nenek, bukan makcik dia sendiri. Tengok. 3 ittirab ni, tak tetap. Qultu akhraj ad-Daraqutni hadits al-Qasim bin Ghannam. Hadis ini ada dalam Tirmizi, ada dalam Hakim, dalam Daraqutni, apa ada. Dia kata hadis Qasim bin Ghannam ini hadzal ladzi ittaraba fi. Faqala dialah hak muttarib. Siapa yang menyebabkan jadi tak tetap ni dalam meriwayatkan hadis ni? Qasim bin Ghannam itulah. Sebab sekali dia kata lagu ni, sekali dia kata lagu ni. Marratan dia kata an jaddatihi, daripada neneknya Ummi Farwah. Ummi Farwah tu nenek dia sendiri. Pada ketika yang lain pula dia kata daripada datuknya dari Ummi Farwah, neneknya, dari neneknya dari Ummi Farwah. Pada ketika yang lain pula dia kata an ba'dhi ummahatihi an Ummi Farwah, seperti tadi. Ketika yang lain pula dia kata an jaddatihi Ummi abihi dunya an jaddatihi Ummi Farwah pula. Dia ambil daripada neneknya, iaitu ibu kepada ayahnya yang terdekat, nenek yang terdekat, ibu kepada ayah lah, iaitu Ummi Farwah. Tidak, daripada neneknya, nenek dia hak dekat tu ambil pula dari neneknya, nenek bagi nenek, nenek bagi nenek itulah hak namanya Ummu Farwah. Gitu. Pada ketika yang lain pula dia kata an ba'dhi ahlihi, dari salah seorang ahli keluarganya, ba'dhi ahlihi pula, an ba'dhi ahli,
an Ummi Farwah, dari Ummi Farwah. Dalam satu riwayat pula, anil Qasim bin Ghannam al-Bayadi an imra'atin min al-mubayi'at, dari salah seorang perempuan yang berbai'ah, maksudnya berbai'ah dengan Nabi SAW, gitu. Abu Daud dan Tirmizi mengemukakan hadis ini. Waqala, Tirmizi mengatakan, ittarabu fi hadzal hadis, mana perawi-perawi tidak tetap dalam meriwayatkan hadis ini. Wa dzakarahu al-Uqaili fi ad-du'afa, yakni Uqaili dalam kitab dia Du'afa tu, dia menyenaraikan dia ni Qasim bin Ghannam ni sebagai salah seorang perawi yang dhaif. Wa qala, dan dia kata, Uqaili kata, fi hadithihi ittirab, dalam hadis yang diriwayatkannya ada kegoncangan, tidak tetap, macam sanilah. Itulah yang menyebabkan jadi dhaif. Selain daripada itu, Abdullah bin Umar al-Umari itu pun dhaif juga. Macam manalah entahnya, dalam kitab tu dia kata sahih pula. Tak kena tu mengikut kaedah tu. Kaedahnya mudah je. Kalau perawi dia dhaif, dhaif lah. Macam mana pula kita nak kata sahih pula? Perawi sahih, sahih tinggi, sahih ni. Ini tidak. Dia kata, ada orang tanya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Jelas ke tu? Terai ke tu? Terai tu. Sembahyang di awal waktunya, terai. Ini masalah matan pula. Kita nak tengok dari sudut matan pula. Tadi dari sudut isnad, dari sudut matan pula. Sebab itulah kata hadis ni, mudah-mudah sekali tengok. Kalau terjemah gitu saja tak ada. Dia boleh jadi keliru. Ini hadis ini, apabila hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, ia bercanggah dengan perawi ataupun riwayat-riwayat yang sahih, maka ia jadi hadis mungkar pun. Dhaif mungkar. Gitu. Hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Satu, kerana ittirabnya. Yang kedua, kerana ingkarnya. Kerana ada kemungkaran. Orang panggil mungkar hadis ini. Dua perkara. Mungkarnya di mana? Sinilah dalam dia tu, fi awwali waqtiha. Sebab apa? Hak dalam riwayat tadi kita jumpa kan, di riwayat yang pertama tadi, cuba perhatiin molek. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li waqtihinna. Cuba perhatiin molek hadis hak pertama tadi. Sesiapa yang mengelokkan wuduknya dan mengerjakan sembahyang pada li waqtiha, bukan fi awwali waqtiha, li waqtiha. Hak tu riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih, apabila orang tanya apakah amalan yang afdal, dalam Bukhari, dalam apa? As-salatu li waqtiha, sembahyang li waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Ataupun as-salatu ala miqatiha, as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktu. Kalau selagi dalam waktu, pada waktulah tu apa? Hak tu hak paling afdal. Gitu. Setengah-setengah orang dia kata, kalau kita kata dalam waktu mana-mana, walaupun hujung waktu pun afdal juga. Apa makna afdalnya? Afdal tu maksudnya dalam waktu tu lah. Hak mana hak lebih afdal? Tentulah hak awal sekali hak lebih afdal. Lepas tu kurang sikit. Orang lain ada jawab selalu. Tak boleh kata lagu tu. As-salatu li waqtiha ataupun as-salatu ala miqatiha bermakna sembahyang pada waktunya yang dikehendaki. Kita tengoklah hak Nabi SAW kehendaki lagu mana. Situ khilaf lah. Sebab baru ni kita sudah bicara Ibnu Mas'ud dan ramai lagi sahabat-sahabat yang mengatakan bahawa sembahyang subuh tu hak afdalnya lewat, bukan pada awal. Jadi pada waktunya, pada waktu isfar itulah hak afdalnya. Dan isfar itu bukan awal waktu. Itu makna pada waktu.
bukan di awal waktu. Misalnya zuhur pada ketika panas, hak mana afdal? Afdalnya iaitu ibrad, abridu bis salah. Semuanya pada ketika sejuk sikit, itulah pada waktunya, hak lebihnya. Pada waktu itulah hak lebihnya, bukan di awal waktu. Tengok tu. Sembahyang isyak kita sudah jumpa kan baru ni. Sembahyang lewat. Hak tu hak lebih afdal. Sebab apa Nabi SAW kata, kalau takut aku tidak sabit, aku ni takut menyusah kau kan, aku sembahyang pada masa ni. Kamu nak sembahyang pada masa ni? Apa makna sembahyang di awal waktunya? Dah sembahyang lewat. Maksudnya sembahyang pada waktunya, yakni pada waktu yang Nabi SAW kata hak lebih afdal. Waktu tu. Tu tak tentu lagi awal waktu ke masa mana. Sebab itulah kata dia kena ngaji, kalau tidak tak boleh tak faham. Sani lah kita jumpa puasa hadis tu pegang memahami. Ni awal waktu. Lepas tu hadis lain nak tahu berlaku apa? Sahih. Kau nak lagu mana? Setengah-setengah orang dia mudah membid'ahkan orang. Kalau ni semuanya dari awal waktu. Bila orang tak semuanya dari awal waktu, bid'ah saja. Kalau begitu sahabat-sahabat ramai lah bid'ah. Waktu Imam Abu Hanifah yang kata hak ni hak lebih afdal, bid'ah lah ya. Lagu tu tak boleh. Ini termasuk dalam perkara khilaf. Bila perkara khilaf, kita tak boleh nak kata bid'ah. Terpulang kepada masing-masing. Gitu kedudukannya. Jadi hadis ini, hadis Ummu Farwah ni tak boleh jadi bukti. Bahawa sembahyang di awal waktu itu adalah yang paling afdal. Sebab ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis lain yang sahih. Takkanlah kerana hak dhaif ni kita nak pelebih dia, nak lawan dengan hak lain. Setengah-setengah orang dia kata tak apa, hak fadilah kita pakai ni. Hak dhaif. Dia nak bagi pakai hak dhaif. Hak sahih banyak. Apa yang kita nak tinggal hak sahihnya? Hak sahih banyak. Baiklah, kalau kita kata itu Imam Syafi'i kata di awal waktu, tidak mutlak juga. Imam Syafi'i kata kalau isyak boleh lewat, tidak mutlak juga. Cumanya hak subuh ya, hak waktu lain ya, awal waktu. Tapi zuhur dia pun seperti orang lain juga. Kalau dalam masalah panas dia pun kata ketika sejuk, hak tu hak lebih afdal. Mana tidak mutlak juga. Berarti kalau kita nak pakai juga tidak mutlak. Sedangkan hadis ini dia tidak kata untuk sembahyang mana, as-salatu fi awwali waqtiha mana, semua sembahyang. Apa tak pakai? Dah afdal. Pakai ni? Tak pakai pula. Sebab itulah kata ulama-ulama yang faham betul tu dia tak pakai hak ni. Dia tahu dah hak ni dhaif. Dia tak pakai hak ni. Lepas tu orang kata dalam Abu Dawud ada hak dhaif. Dah, memang pun ada. Memang ada. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Fadalah dari ayahnya, yakni Fadalah, beliau berkata Rasulullah SAW telah mengajar aku. Banyaklah yang Rasulullah SAW ajar dia tu. Di antara yang baginda telah mengajar aku ialah wahafiz. Wahafiz ni waw ni ataf kepada hak banyak lagi lah, hak lain lagi. Hak Nabi SAW sudah kata dah, cuma dia nak rayak sini hak ni saja. Jadi waw ni ataf kepada hak sebelum tu. Jagalah sembahyang 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Hafiz mana jagalah sembahyang waktu dengan 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Saya pun kata Fadalah ni kata dia, ialah waktu-waktu yang saya sibuk ni, kata dia, pada ketika ni rayak saya, kata dia, suruhlah saya buat sesuatu yang merangkumi, yang mencakupi semuanya. Kalau saya buat tu madai dah. Mana kalau hak lain tak terjaga pun sikit, jaga hak tu je mana. Sebab kalau nak jaga semua saya sibuk. Macam mana? Nabi SAW pun kata, jagalah 2 waktu al-asrain, 2 waktu asar. 2 waktu asar hak mana pula? Tak ada 2 waktu asar. Ni orang panggil taglib lah. Bab taglib kalau dalam nahwu Arab biasa dia guna ni.
Biasa dia guna. Asrain maksudnya asar dan subuh. Umarain maksudnya Abu Bakar dan Umar. Umarain, dua Umar, bukan dua Umar. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, tetapi ditaglibkan Umar. Ada banyak lagi lah, lain-lain lagi. Aswadain, dua yang hitam, maksudnya tamar dan air. Itu bab taglib orang panggil. Hak ni pula betul juga. Sebab apa? Tak apalah. Wa ma kanat min lughatina, jadi itu bukan bahasa kami, jadi kami tak apa faham apa dia al-asr. Saya pun tanyalah. Apa itu asran? Dia kata sembahyang sebelum terbit matahari dan sembahyang sebelum terbenam matahari. Jaga tu. Iaitu sembahyang asar lah, subuh yang pertama tu, yang kedua tu sembahyang asar. Jaga tu. Jaga tu sembahyang pada waktunya dan sembahyang dengan baik. Dengan baiklah. Cukuplah apa yang dituntut tu. Jaga tu. Mana kalau hak lain tidak terjagalah waktu sikit, waktu hak afdal itu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, waktu awal tidak terjaga tu, lewat sikit, tak apa, dan muka kita sibuk. Tapi hak ni kena jaga. Kalau mengikut mazhab Syafi'i enggak, kena jaga awal waktu lah. Hak ni asar ni dengan subuh ni kena jaga awal waktu. Hak lain tu dan muka sibuk, tak apalah, tak jaga awal waktu pun. Tu sah. Yang kedua, kalau mengikut Imam Abu Hanifah, jaga waktu ni waktu yang terpilih bagi sembahyang itu. Waktu yang terpilih bagi sembahyang. Kalau subuh, isfar, pada waktu isfar, jaga pada masa tu. Sembahyang pada masa tu. Hak lain tu tak apalah, dulu dia pun tak apa, asal dalam waktu. Kamu nak misalnya hidup berniaga, payah nak berhenti, tak apalah. Moga waktu zuhur gapo kita kata waktu nak berniaga. Jadi tidak awal waktu ataupun tidak pada masa dia yang mukhtar, yang terpilih tu pun tak apa, asalkan kamu buat hak ni, jaga hak ni dua ni. Ada ulama mengatakan hadis ini muskil, termasuk dalam hadis yang muskil, yang mungkin mengeliru, yang mungkin menimbulkan kekeliruan. Iaitu seseolahnya bila Nabi SAW kata hak 5 waktu tu, dia kata itu waktu-waktu yang saya sibuk tu, kata. Cuba bagi hak lengkap, hak yang merangkumi. Nabi SAW pun kata jagalah dengan baik sembahyang asar dengan subuh. Seseolahnya hak 3 lagi tu tak apa, tak buat pun. Jaga hak ni, buat hak ni. Itu mengelirukan. Maka jawapannya, maksud suruh jaga ni, suruh jaga seboleh-bolehnya. Hak lain tu pun kalau boleh jagalah juga, tapi kalau tak jaga pun tak apa. Akan tertampung apabila kita jaga hak ni. Akan tertampung hak kekurangan hak lain tu dengan kita jaga hak ni. Bukan bermakna semaya yang lain tu tak payah semaya. Semaya juga, semaya tu tetap 5 waktu juga. Cuma hak ni perlu dijaga untuk dapat kelebihan itu, yang dapat menampung kekurangan yang lain. Ada juga mengatakan hak maksud di sini dia suruh jaga ni, orang yang mengatakan ada kelebihan awal waktu itulah, jaga awal waktu. Semua suruh jaga belakang sembahyang 5 waktu, tapi hak ni lebih-lebih lagi kena jaga. Lebih-lebih lagi kena jaga. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada mengatakan dia ni termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Nabi SAW daripada sembahyang 5 waktu. Dia sembahyang 2 ni sehari,
Ada pendapat yang ketiga, yaitu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad dia, sini dia ada disebut, yaitu an rajulin minhum annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pemeluk agama Islam, dengan perkiraan dia akan bersemayam hanya 2 semaya saja. Faqabila dzalika minhu, dia minta gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa ni dalam syarah ni ada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggugurkan 3 sembahyang daripadanya, dan ini termasuk dalam khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada khususiyah Nabi ni, ada ulama-ulama buat kitab suku pula, macam kitab khasais. Walaupun khasais itu bukan juga khusus dengan khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, masuk lagi lain-lain mukjizat ke apa tu, tetapi dia mengumpulkan inilah juga. Banyak mengumpulkan khususiyah ni. Khususiyah ni macam apa dia, kita kata nikah 9, nikah lebih daripada 4, itu khususiyah dia lah tu, orang lain tak masuk. Di antaranya lagi sembahyang tahajud wajib pada dia, orang lain tidak. Itu khusus dengan dia lah tu. Di antara hak khusus tu banyak-banyak disebut tu, hak ni salah satu khusus untuk sahabat ni saja. Sebab itulah Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Khasais dia ada menyebutkan beberapa contoh. Lepas tu orang kata pula, macam mana hadis umum hak suruh sembahyang 5 waktu tu? Itu hadis umum, dikhususkan dengan hak ni untuk dia saja. Ada ulama yang mengatakan begitu, tetapi pada ana yang lebih sahihnya tidak. Tidak, sembahyang 5 waktu tu tetap juga. Cuma hak ni disuruh jaga dengan baik hak dua ni. Bukan bermakna gugur yang lain, tetapi tidak mustahil juga, tidak pelik jugalah kalau kita kata ada satu orang lagu ni semua dalam hadis ni mana khusus untuk dia, orang lain tak boleh. Seperti ulama mengatakan ada orang yang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang Allah SWT wajib kepada saya, fardu ke atas saya semaya 5 waktu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah lebih lagi? Tak ada, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu nak buat sunat. Orang tu mengikut setengah ulama yang kata dia semaya 5 waktu, dia tak buat dah sunat. Walaupun dia tak buat sunat, lebih juga dia, khusus dengan dia. Ada ulama yang berpendapat begitu, berhubung dengan hadis tadi, khusus dengan dia, orang lain tidak. Orang lain nak dapat sunat kena buat sunat, tak jadi hak fardu saja tu, walaupun molek setara mana pun, untuk dapat hak sunat tu dia kena buat hak sunat. Adapun kawan tu, sahabat tu tak, itu pun di antara ulama kata khusus dengan dia. Seterusnya riwayat daripada Umar bin Ruwaibah dari ayah Abu Bakar bin Umar bin Ruwaibah dari ayahnya, yakni Umarah, dia berkata, ada seseorang penduduk Basrah, dia kata, ceritakan kepadaku, Umarah ni sahabat lah maknanya, apa yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak akan masuk neraka orang yang semaya sebelum terbit matahari dan sebelum jatuh matahari. Lepas tu dia pun kata, mu dengar gitu kah Nabi SAW kata? 3 kali dia kata. Setiap kalinya dia kata, setiap kali kawan tu kata, mu dengar gitu kah Nabi SAW kata? Telinga aku dengar, hati aku ingat, kata dia. 3 kali tu jawab lagu tu. Orang tu pun kata, orang hak tanya tu, dia kata, saya pun dengar gitu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tanya tadi min ahlil Basrah tadi sahabat Nabi juga, maknanya sahabat Nabi juga, tetapi tidak diketahui namanya di sini siapa dia. Tak apa, tak jadi masalah, sebab ini bukan berkait dengan sanad, ini berkait dengan isi hadis.
Selain daripada tu, jelas menunjukkan dalam hadis ini orang itu sahabat. Bila sahabat tak apa, kita tak tahu nama dia. Maknanya bukan seorang sahabat yang kata lagu tu. Ini menunjukkan jaga waktu subuh dan asar itu adalah sangat besar artinya. Menyebabkan seseorang itu tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka. Sebab apa? Kait dengan sembahyang 2 waktu, sebab ni masa payah ni. Kalau jendera tidur jenuk, leka, masa leka. Hak tu leka dengan tidur. Hak ni biasanya bukan leka dengan tidur, leka dengan kerja lah. Leka dengan kerja, ikutlah kerja ke main ke apa ke, galik, leka. Sebab masa dia ringkas sangat. Kalau jaga hak ni, Nabi SAW kata tidak akan masuk neraka. Kemudian dia kata tu, 2 telinga aku dengar, dia nak ayat dia yakin betul lah, hati dia ingat tu, yakin betul, ingat molek tu. Hadis ini juga tepat dengan tajuk dia, iaitu jaga sembahyang, terutamanya sembahyang 2 ni. Sembahyang hak 2 ni. Kemudian bab soal lagi, tadi pun kita baca dah tu. Oleh kerana panjang kita berhenti sekat tu lah semua. Wallahu a'lam.